mesti dipakai. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, bermula mereka yang mengurangkan timbangan datang ia pada hari kiamat, hitam mukanya, berat lidahnya, biru dua matanya, pada lidahnya, pada lehernya neraca daripada api. Dikatakan baginya, timbang olehmu akan ini kepada ini. Maka diazabkan dia maka diazabkan dia antara dua bukit. Dua bukit itu 50,000 tahun. Dan barang siapa dan bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mereka yang mengurangkan timbangan. Bermula mereka yang mengurangkan timbangan. Timbangan ni tak jadi kait, bahkan sama juga sukatan dan ukuran. Yang mengurangkan timbangan dan sama juga yang mengurangkan sukatan dan sama juga yang mengurangkan ukuran. Dan sama juga yang mengurangkan bilangan. Kenapa boleh katanya begitu? Mengurangkan timbangan, mengurangkan sukatan, mengurangkan ukuran dan mengurangkan bilangan. Sebabnya masalah jual beli mi'yar, artinya ukuran ukuran yang diaktibarkan pada masalah jual beli itu pada 4 perkara itulah, pada timbangan dan pada pada sukatan dan pada ukuran dan pada bilangan. Timbangan tu seperti beras, apabila dijualkan dengan secara timbang, dan sukatan tu umpama minyak, sekiranya apabila dijualkan dengan secara sukat 1 liter 2 liter, dan pada ukuran, pada umpama tali, pada apabila jualkan umpama tali dengan secara sukat, artinya kayu masalan, dengan secara ukur berapa meter masalan, dan juga satu jenis-jenis benda itu dibilangkan dengan dijualkan dengan secara bilangan. Seperti jual baju, jual beli baju itu tidak ditimbang, tidak disukat, tidak diukur, bahkan dibilang selai dua lai. Kalau buah kelapa masalan, buah kelapa yang buat sayur, ambil santan tu, sebiji, 2 biji, begitu. Dan lagi pulanya masalah mengurangkan timbangan ini, masalah yang salahnya ialah mengurang timbangan pada timbangan tu kurang, tapi harga yang dibayarnya ambil dengan harga penuh. Seperti jual dengan skilonya harga 10. Harga 10 ringgit dengan 1 kilo. 1 kilo harganya 10 ringgit. Maka apabila jual dengan harga 10 ringgit tetapi timbangan tu tak sampai sekilo, itu yang salahnya. Adapun kalau tak kurangkan timbangan serta kurangkan harga yang sepatut dengan kekurangan timbangan itu, maka itu tak mengapa. Contohnya benda itu harga dianya 10 ringgit 1 kilo. Harga dianya 10 ringgit dengan harga sekilo. Dengan 1 kilo harga benda itu 1 kilonya ikan masalan 10 ringgit 1 kilo. Maka apabila dia timbang tu dapatnya 9 saja. Tak sampai sekilo, maka dikurangkan harga, jual dengan harga 9 ringgit. Maka itu tak salah. Itu tak salah, jadi maknanya timbangan tu kurang tapi ambil harga penuh.
Benda tak sampai 1 cupok, tetapi dijual dengan harga 1 cupok. Tetapi kalau benda tu tak sampai 1 cupok, maka harga pun tak penuh, maka itu tak salah. Sebenarnya bermula mereka yang mengurangkan timbangan. Dendaan dianya ialah datang ia pada hari kiamat. Apabila dia bangkit pada hari kiamat, datang dia pada hari kiamat, jadi bangkit dia apabila bangkit mereka itu pada hari kiamat, hitam mukanya. Jadi muka dia tu jadi hitam. Berat lidahnya, lidah dia tu jadi berat, susah nak bercakap. Biru dua matanya, dua mata dia tu berwarna biru. Dan pada lehernya, ada kat leher dia, pada lehernya maknanya ada kat lehernya, leher bagi mereka yang mengurangkan timbangan, ada apa tu? Neraca, alat buat timbangan. Timbangan, alat buat timbang, neraca. Neraca tu daripada api. Jadi api lah dijadikan neraca. Jadi panah macam api lah. Dikatakan baginya, yakni disuruhkan. Dikatakan baginya, bagi mereka tadi, timbang olehmu. Ada disuruh dia tu timbang oleh kamu akan ini kepada ini. Timbangkan dengan kilo, dengan neraca yang ada kat leher itu. Ada kat leher tu mana dia pikul lah. Bukan ada sangkut di leher tu, maksudnya ada neraca pada leher dia, kat leher tu dia tu ada neraca, maknanya dia pikul kat leher dia. Maka apabila sampai masanya disuruhkan dia timbangkan suatu benda dengan suatu benda. Timbang olehmu akan ini, tapi dalam lafaz bahasa Arabnya, yakni ini bukit. Timbang olehmu akan ini bukit. Kepada ini bukit. Jadi sebab kepada ini, akan ini, kepada ini itu sebab neraca yang pada zaman dahulunya ada mempunyai dua piring. Mempunyai dua piring, jadi maknanya kena ada dua benda lah. Untuk nak buat timbang tu dia letakkan sebelah kanan dan letak juga di sebelah kiri. Pada piring dia sebelah kanan, pada piring dia sebelah kiri. Selepas pada disuruh timbang itu, maka diazabkan dia antara dua bukit itu. Dua bukit itu, yakni dua bukit yang disuruh timbangkan sebelah kanan dan sebelah kiri, yang di mana disuruh letakkan di atas dua piring neraca tadi. Maka diazabkan dia antara dua bukit. Bukit sebelah kanan dan bukit dia sebelah kiri. Mana dia tu duduk kat tengah-tengah. Maka di situlah tempat mengazabkan dia. Diazab di situ selama masanya 50 ribu tahun. Itulah. Dan sabda ia sallallahu alaihi wasallam, segala manusia takut oleh kamu akan 5 dahulu daripada 5. Segala manusia takut oleh kamu mesti takut akan 5 perkara. Dahulu daripada 5 ni, sebelum pada datang 5 perkara. Jadi maknanya kita kena buat peringatan, buat kesediaan, kena jaga-jaga dengan 5 perkara sebelum pada nak datang 5 perkara. 5 perkara ini mesti diamati, mesti dijagakan sebelum nak datang 5 perkara yang jadi akibah bagi tiap-tiap satu daripada 5 perkara. Mana dia tiada mengurang oleh satu kaum akan sukatan malaikat dibalakan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahal dan kurang buah-buah. Ini satu perkara, belum pada datang satu perkara. Tiada mengurang, mengurang ni satu perkara, mesti dijagakan. Tiada mengurang oleh satu kaum
akan sukatan. Sukatan maksud di sininya ialah sama juga dengan timbangan dan empat perkara yang saya sebut tadi. Tiada mengurang satu kaum akan sukatan malaikat dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibala ni yang katanya sebelum datang benda ini. Malaikat dibalakan mereka itu oleh Allah dengan mahal. Barang-barang yang dijual tu naik harga jadi mahal. Dan kurang buah-buahan. Jadi tanaman tu jadi kurang dapat hasilan buahnya. Ini maknanya satu perkara mesti dijaga belum datang akibatnya. Jadi maknanya mesti kita jagakan, mesti kita beringatkan, mesti kita takut daripada mengurangkan timbangan dan sukatan supaya terlepas daripada benda-benda itu jadi mahal, jadi kekurangan hasilan tanaman. Itu mana katanya takut 5 perkara sebelum nak datang 5 perkara. Maknanya ini perkara yang pertama. Jadi perkara yang mesti ditakuti, mesti diberingatkan ialah mengurangkan akan timbangan. Jadi maknanya takut oleh kamu pada maknanya takut oleh kamu akan pekerjaan mengurangkan timbangan. Sebabnya sekiranya kalau ada masyhur tersebar serata-merata dalam suatu kaum, dalam satu kawasan mengurangkan timbangan apabila berjual beli, maka itu akibatnya akan barang-barang yang dijual beli itu akan naik harga dan hasilan bumi pun jadi kurang. Dikandaki dengan kurang buah-buah tu maknanya hasilan bumi. Yang tanaman jadi kurang berbuah. Itu akibatnya. Dan tiada menghurai oleh satu kaum akan janji mereka itu, malaikat dikerasi Allah atas mereka itu akan seteru mereka itu. Ini satu perkara belum datang satu perkara. Dan tiada menghurai, yakni mengingkar oleh satu kaum akan janji. Jadi maknanya tidak mengikut janji. Membuatkan apa perkara tidak mengikut janji. Tiada menghurai, mengingkar oleh satu kaum akan janji. Mereka kaum, malaikat dikerasi Allah atas mereka itu akan seterunya. Akan seteru mereka itu. Jadi maknanya akibat daripada mengingkar akan janji, buat tidak mengikut apa yang dijanji, maka akibatnya ialah Allah Ta'ala akan mengatasi seterunya di atas mereka. Jadi Allah Ta'ala mengataskan akan seteru di atas mereka, jadi terkalah kepada seteru. Jadi maknanya ada tindakan lah, ada tekanan daripada seteru, ada gangguan daripada seteru. Sekiranya kalau mereka mengingkar akan janji. Dan seterusnya, dan tiada menegah oleh satu kaum akan zakat, malaikat menahani Allah Subhanahu Wa Taala daripada mereka itu turun hujan. Dan jikalau tiada segala binatang, nascaya tiada dituangkan mereka itu akan satu titik. Ini pulanya perkara yang ditakuti sebelum nak datangnya ialah nak datang akibatnya ialah masalah tidak keluar zakat. Katanya dan tiada menegah oleh satu kaum akan zakat. Sekiranya golongan mana-mana termasyhur tersebar dalam kalangan mereka itu tidak mengeluarkan zakat. Tidak keluarkan zakat. Jadi orang yang ada di suatu tempat tu semuanya artinya ghalib kebanyakan merekanya tak keluar zakat. Kalau menega tak keluar zakat menega, kalau tanamannya tak keluar zakat tanaman, maka apa akibatnya? Malaikat menahani oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mereka itu kaum akan turun hujan. Allah Taala tak bagi hujan turun terhadap kaum yang tak keluar zakat. Sebab zakat tu yang ghalibnya daripada hujan.
Lebih-lebih laginya zakat tanaman tu daripada air hujan. Walaupun ambil air sungai masalah, tapi air sungai tu tak datang melainkan daripada hujan. Maka dengan sebab tak keluar zakat, tak kiralah zakat mana-mana, maka akibatnya Allah Ta'ala mengurangkan hujan, menahankan hujan, Allah Ta'ala tak bagi turunkan hujan. Dan jikalau tiada ada segala binatang, dan jikalau tiada ada segala binatang, nascaya tiada dituangkan mereka itu akan satu titik daripada air hujan. Jadi di sini maksudnya dengan sebab satu kaum tidak mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala menahankan hujan, Allah Ta'ala tak bagi hujan kepada golongan itu. Tetapi yang ada turun hujan tu sekadar untuk nak bagi minuman kepada binatang saja. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak putuskan terus akan hujan, Allah Ta'ala menurun juga akan hujan, tetapi hujan tu bukan dia sebagai nikmat kepada orang yang menegakkan zakat. Bahkan Allah Ta'ala menurun juga kan hujan walaupun di kawasan itu ada tak keluar zakat, tetapi Allah Ta'ala turunkan hujan hikmatnya untuk jadi minuman kepada binatang-binatang peliharaan. Sebab tu sekiranya kalau tidak ada binatang, maka hanya ada orang yang tak keluar zakat saja, memanglah tak akan diturunkan hujan walaupun satu titik sekalipun. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak tahankan hujan terus, bahkan Allah Ta'ala turun juga hujan di kawasan itu hanya kerana nak jadi minum untuk nak datangkan air minum kepada binatang-binatang saja. Sebab tu sama juga ada setengah-setengah hadis yang sama dengan itu, yang selalu sebut di dalam bab istisqa-nya. Nabi SAW bersabda, laula jikalau tidak ada hayawan yang merata di atas muka bumi, dan jikalau tidak ada orang tua yang bongkok, dan jikalau tidak ada kanak-kanak yang sedang menyusukan, nascaya Allah Ta'ala tidak diturunkan hujan dengan sebab bala dengan sebab maksiat. Tapi masalah bukan zakat sajalah, dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh orang yang ada di kawasan itu. Yang mana hadis satu lagi itu masalah bala daripada melakukan maksiat, bukan masalah maksiat tak keluarkan zakat saja. Katanya sekiranya kalau tersebar oleh maksiatnya, maka Allah Ta'ala akan menahankan hujan. Tetapi Allah Ta'ala turunkan hujan juganya kerana sebab ada kanak-kanak yang kecil yang tak berdosa, dan ada orang-orang tua yang bongkok yang sepatut dirahmat, dan sekiranya jikalau tidak ada binatang yang sedang cari makan kat muka bumi. Sekiranya kalau tidak ada tiga perkara itu, dengan sebab berlaku maksiat banyak pada ahli tempat itu, maka Allah Ta'ala akan dibalakan mereka itu. Maka sama juga di sini akibat daripada suatu kaum tidak keluarkan zakat, Allah Ta'ala dibalakan mereka dengan kemarau. Allah Ta'ala balakan mereka itu dengan kemarau, tetapi nasib baiknya ada di kalangan mereka itu binatang-binatang. Maka Allah Ta'ala turunkan juga untuk nak selamatkan nyawa, untuk nak jadi minum kepada binatang-binatang itu saja. Jadi maknanya orang tempatan tu boleh tupan tuah binatang. Kalau harap kepada ahli penduduk saja yang mana tak keluar zakat, maka tak harap nak dapat hujan. Jadi hujan diturun tu dengan sebab ada binatang-binatang saja. Seterusnya, dan tiada nyata fahisyah, yakni zina, pada satu kaum melainkan dikerasi oleh Allah atas mereka itu akan ta'un. Sekiranya pada suatu kaum termasyru' oleh zina, jadi zina tu pada suatu kaum tu ialah benda biasa saja. Zina pada suatu kaum itu adalah benda yang biasa saja. Jadi di situ ada zina, di sini ada zina, maka Allah Ta'ala dikerasi akan mereka itu akan penyakit ta'un. Allah Ta'ala balakan mereka itu akan penyakit ta'un, penyakit wabak. Itulah
dan tiada menghukum oleh satu kaum dengan lain daripada hukum Al-Quran, hukum Quran, melainkan dirasaikan mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla akan anyai, dan dikeraskan setengah mereka itu akan, dan dirasakan setengah mereka itu akan kekerasan. Katanya, dan tiada menghukum oleh satu kaum dengan lain daripada hukum Quran, melainkan dirasaikan mereka itu oleh Allah akan anyai, yang terhina, ternyanya, dan dirasakan setengah mereka itu akan kekerasan, akan zalim. Jadi maknanya di suatu kaum kalau tidak ambil dengan hukum Quran, tidak menghukumkan dengan hukum Quran, contohnya Quran kata begini, ya hukum lain daripada Quran, maka sekiranya kalau ada berlaku begitu, maka kaum itu akan dapat anyai, akan dianyai oleh yang lain. Dan setengah-setengah itu dapat kezaliman, akan dizalim terhadap mereka. Itulah pendekatannya 5 perkara tadi. 5 perkara yang mesti ditakuti ialah masalah. Satu perkaranya ialah mengurangkan timbangan, yang keduanya menguraikan janji, yang tiganya ialah menegakkan zakat, yang keempatnya ialah melakukan zina, dan yang kelimanya menghukumkan dengan lain daripada hukum syarak. Dikandaki hukum Quran tu maknanya menghukum dengan lain daripada hukum syarak. Maka sekiranya kalau di mana-mana kawasan termasyhur, tersebar benda biasa, bendanya begitu, tersebar bendanya begitu, maka akan diakibatkan 5 perkara yang disebut tadi. Dan sebeda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula bermula itu saya tak tahu nak baca dah. PD ke baca macam mana? Saya tak tahu nak baca. Buku Rumi itu pidai. Pidai ya. Bermula pidai orang kaya itu zalim. Pidai. Bermula pidai orang kaya itu zalim. Jadi maknanya masuk dalam perbuatan zalim. Pidai itu, kalau bahasa Kelantan pidai menipu. pada bahasa Arabnya matlul ghaniyyi zulmun. Pada bahasa Arabnya hadis bentuk bahasa Arabnya matlul ghaniyyi zulmun. Maksud di sininya ialah tidak bayar utang. Maknanya tidak menunai akan barang yang sepatut ditunaikan. Itu makna pidai ya. Matlu, al-matlu. Matlu itu maknanya bahasa Arab katanya man'u qada'i mastahaqqa ada'u. Man'u qada'i ma istahaqqa ada'u. Maknanya menegah akan tunai, menegah akan bayar akan benda yang sepatut, yang wajib dibayarkan. Kalau berhutang tak bayar hutang, itu setengah daripadanya. Kalau berhutang tak bayar hutang, itu pidai. Yang maksud di sini. Kalau ada wajib kafarah tak bayar kafarah. Kalau ada zakat tak bayar zakat, itu asal maknanya. Tetapi maksud di sini maknanya tak bayar hutang.
Maksud di sininya tidak membayarkan utang. Tidak membayarkan utang, itulah maksudnya. Tapi masalah utang ni kita faham sikit tentang utang. Dia utang ni yang katanya berdosa dengan sebab tak bayar utang tu, memanglah utang, mana-mana utang sekalipun wajib dibayar. Utang, mana-mana utang sekalipun wajib dibayar. Tetapi sekiranya kalau utang itu belum sampai masa dijanji bayar, utang ada setengah-setengah tu, dia berhutang tu dia ada janji masa yang dibayarkan hutang. Hutangnya sebulan ke, sehari ke, setahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke, maka sekiranya kalau tidak sampai masa, maka tak wajib lagi membayar. Maknanya tak bayar lagi itu tak berdosa. Walaupun dia orang yang ada duit sekalipun, ada duit untuk nak bayar hutang sekalipun, maka belum bayar lagi dengan sebab hutang belum sampai masa bayar, maka tak berdosa. Itu masalahnya hutang kalau ada ditentukan masa bayar. Hutang kalau ditentukan masa bayar, maka sekiranya kalau tak sampai masa bayar lagi, maka sebelah balik tuan hutang pun tak ada hak nak minta. Sebelah balik tuan hutang tak ada hak nak minta hutang. Dan lagi pulanya yang berhutang itu dia tak bayar lagi, walaupun dia orang yang kaya sekalipun, maka itu tak berdosa. Itu masalah hutang belum sampai masa. Dalam kitab fiqh kata ad-dainul muajjal. Ad-dainul muajjal. Dalam kitab fiqh katanya ad-dainul muajjal, mana hutang yang belum sampai masa bayar. Lagi pulanya masalah hutang yang belum sampai masa bayar, sekiranya kalau hutang itu sampai nisab zakatnya, maka tak wajib segerakan bayar hutang yang belum sampai masa bayar. Sekiranya contohnya masalah apabila kita bagi kepada kawan kita berhutang duit tu lebih daripada sakatan nisab zakat, maka sekiranya cukup satu haul tetapi belum sampai masa bayar, maka kita tak wajib dikeluarkan sekarang akan zakat duit yang diberi berhutangkan tadi. Lagi pulanya yang sebelah balik orang berhutang pun tak wajib bayar lagi sebab masa belum sampai. Lagi pulanya sekiranya kalau duit yang diberhutang itu dah sampai sakatan nisab, sampai nisab zakat, sampai cukup haul, maka tak wajib lagi di atas tuan hutangnya, tuan duit tu keluarkan zakat lagi. Sebab duit dia dalam tangan orang, dan lagi pulanya orang itu belum sampai masa bayar lagi. Tunggu sampai masa bayarlah. Tunggu sampai masa bayar. Apabila sampai masa bayar tu, wajib zakat ke tak wajib dikeluarkan, wajib segera ke tak segera, itu tengok keadaan pula. Itu masalah hutang yang sebelum sampai masa bayar. Dan masalah yang keduanya, masalah hutang yang dah sampai masa dibayarkan. Masa janji untuk nak bayar tu dah sampai. Dalam kitab fiqh dia katanya al-dainul halu. Dalam kitab fiqh dia panggil al-dainul halu, mana hutang yang sudah sampai masa dibayar. Kalau berjanji setahun, kalau tangguhnya setahun, dah cukup setahun. Kalau tangguh 10 tahun, maka dah cukup 10 tahun. Maka sampai masa dibayarkan. Maka
apabila sampai masa bayar maka apabila sampai masa bayarnya, maka sebelah balik orang berhutang tu wajib di atas dia kena bayar. Sekiranya kalau dia tu masuk dalam orang yang kaya. Sekiranya kalau dia tu masuk dalam bagai golongan orang yang kaya, maka wajib kena bayar. Selama mana dia tak bayar, berdosa lah dia. Yang tu lah yang katanya pidai orang kaya itu zalim. Zalim di mana? Tak hantar benda, tak bayar duit, tak bayar hutang, itulah dikatakan zalim, seperti ambil benda orang. Selama mana dia tak bayar, dengan sebab dia tu orang kaya, hutang dah sampai masa, ada peluang nak bayar, maka dia tak bayar, maka itu berdosa lah dia. Sebab masuk dalam bagai orang yang zalim. Malaikat apabila sampai masa bayar tu, dia tak mampu nak bayar sebab dia tu orang susah. Dengan sebab dia tu orang susah, maka walaupun sampai masa, maka tak wajib dia bayar lagi. Sebab nak bayar tak ada benda nak bayar. Dan begitu juga kalau dah sampai masa, tetapi dia azam nak bayar, tetapi dia dalam perjalanan, lebih-lebih lagi kita katanya pada zaman dulu, dia perjalanan pergi ke Mekah tu 2-3 bulan nak boleh sampai ke rumah. Contohnya dia azam nak bayar, hutang dah sampai masa, dia orang ada, tetapi nak bayar tak boleh dengan sebab apa dia? Dengan sebab dia tu dalam perjalanan. Tunggu nanti dia balik ke rumah lah. Ketika sampai masa pada dia tu dalam perjalanan, tidak ada kat rumah, maka itu tak berdosa juga. Jadi maknanya jadi masalahnya harta hutang, sekiranya dah sampai masa dibayar. Apabila dah sampai masa dibayar, maka wajib dibayar, wajib segerakan bayar hutang. Sekiranya kalau yang berhutang itu orang yang kaya. Sekiranya orang yang berhutang tu orang yang kaya. Di situ wajib segerakan bayar hutang. Dengan sebab dah sampai masa dijanjikan bayar. Dan sekiranya apabila hutang tu dah sampai masa dibayar, tetapi sebelah balik orang berhutang itu yang apa-apa. Yang apa-apa maksudnya tidak ada benda untuk nak buat bayar hutang. Maka itu tak berdosa di atas dia, walaupun hutang dah sampai masa tetapi dia tak berdosa, tak bayar tu tak berdosa. Jadi maknanya sebab tu dalam Quran katanya wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin, dan jika adalah ia yang mempunyai kesusahan, fakir, fanaziratun, maka mestilah tunggu ila maisarah, sehingga dia tu dapat harta untuk nak bayar hutang, sehingga dia tu jadi kaya. Apa maksud katanya fanaziratun ila maisarah? Jadi sebelah balik tuang hutang tu tak boleh nak tutup dia. Dia tak wajib nak bayar. Sebelah balik berhutang tak wajib bayar, segerakan bayar sebab tak ada benda nak bayar. Lagi bulanya sebelah balik tuang hutang itu tak boleh nak tutup kepada dia. Nak tutup suruh, nak tekan, nak buat tekanan, nak merayu, nak lapor ke polis ke masalah. Tekanan dia untuk bayar hutang tak boleh sebab dia tidak ada benda untuk nak bayar hutang. Fanaziratun ila maisarah. Kemudian ayat tu juga katanya apa dia? Wa antasaddaqu khairul lakum. Wa antasaddaqu, dan bahawa sedekah oleh kamu khairul lakum. Jadi maknanya hutang dah sampai masa dibayar, tetapi orang berhutang itu tidak ada duit nak bayar. Tak ada betul-betul lah, maka tak wajib lagi dia bayar. Maka kena beri masa kepada dia, nak beri tempoh kepada dia sehingga dia dapat kekayaan, sehingga dia tu dapat bayarkan hutang. Tetapi Allah Ta'ala firman tuju kepada tuan hutang, katanya wa antasaddaqu khairul lakum. Dan bahawa bersedekah oleh kamu wahai tuan-tuan hutang itu terlebih baik. Maknanya hutang yang ada kat tangan orang yang tak kuasa bayar tu, kalau sedekah kepada dia,
maka itu terlebih baik kepada kamu. Jadi kita sedekahlah ke dia, jadi maknanya ibrakkan hutang. Itulah masalahnya. Kemudian kita kembali pula kepada masalah zakat pula. Masalahnya apabila kita bagi berhutang kepada seorang, lepas tu hutang tu dikirakan sebagai duit simpanan. Dikirakan sebagai duit seperti duit simpanan, maka sekiranya cukup nisab dan dah cukup haul, maka wajib dikeluarkan zakat. Maka sekiranya kalau sebelah balik orang yang berhutang itu yang kaya. Yang kaya tetapi sekarang dia tak bayar lagi. Tetapi kalau kita pergi minta kat dia, dia bayar. Tetapi tunggu satu hari, kalau tak pergi kat rumah dia, dia tak bayar. Dia orang kaya, dia tak bayar. Berdosa lah dia tak bayar. Tetapi kalau kita pergi kat rumah dia, minta dia ada boleh nak bayar, dia bayar. Dia tak ada nak lari. Maka apabila dah sampai haulnya, wajib kita segerakan keluar zakat. Tak mesti tunggu-tunggulah. Tak boleh kita tunggu-tunggu, kita kena bayar, ambil duit lain dulu untuk bayar zakat. Dengan sebab dia tu dah sampai masa dia bayar, lagi pula dia tu orang kaya, lagi pula dia tu tidak lari daripada hutang. Cumanya tak terjadi nak bayar. Kalau kita pergi minta kat rumah dia, dia bayar. Maka sebelah balik tu hutang tu wajib kena keluar zakat, ambil duit lain dulu untuk keluarkan zakat. Dan sekiranya kalau yang hutang yang sampai nisab tadi tu, dah sampai nisab, dah cukup haul, dah sampai masa bayar hutang, tetapi sebelah balik orang berhutang tu orang yang ketiadaan, orang yang papa, maka sebelah balik tu orang hutang ni tak wajib segerakan keluar zakat. Tangguh dulu, nanti dia bayar nulah, barulah cabutkan zakat, kirakan zakat. Begitu juga sekiranya kalau dia tu orang kaya tapi dia lari-lari daripada bayar hutang, maka tak wajib dikeluarkan zakat, tak wajib segerakan keluar zakat. Nanti dia bayar dululah, barulah diwajibkan keluar zakat. Itulah masalahnya lebih kurang masalah berhutangnya. Maka kita rujuk balik kepada hadis kita, bermula fidai orang kaya itu zalim. Tapi sedikit lagi masalah kaya fakir itu macam mana dalam bab hutang. Jadi kita kira di sini, contohnya kita yang berhutang, kitalah yang berhutang. Kitalah yang berhutang. Berhutang banyak mana? Contohnya RM10,000 masalan. RM10,000 masalan kita berhutang. Maka sampai masa bayar bila? Hari ni kita katanya. Hari ni dah sampai masa bayarkan hutang yang mana kita berhutang kat kawan kita RM10,000. Maka daripada hari ini cuba kita hitungkan kesemuanya, kira balik harta yang ada dalam tangan kita kesemuanya, daripada rumah, daripada benda dalam rumah, daripada kereta, daripada mutu, daripada tanah kebunnya semua. Sekiranya kita hitungan begitulah, rumah kita berapa harganya, kereta kita berapa harganya, barang dalam rumah daripada baju, daripada mangkuk pinggan, peruyuk apa semuanya, peti sejuk apa semuanya yang ada kat rumah tu berapa harga kesemuanya. Kemudian kalau ada mutu kereta pun hisap kesemuanya, kira kesemuanya. Kalau ada tanah, ada kebun, ada apa-apa lagi, kira kesemuanya. Maka tengok sekarang, mulai daripada sekarangnya sampai umur 60. Mulai daripada sekarang dan sampai umur 60 kita ni, kira sekarang kita umur berapa, tahu masing-masing lah. Sampai umur 60. Sekiranya dah sampai 60 tu berapa? Semenjak daripada sekarang sampai umur 60 berapa mesti kena guna dalam hari-harinya? Belanjaan dalam setiap hari sampai setahun. Contohnya kalau kita kira-kira harta kita semuanya ada 100,000. Harta kitanya semuanya ada 100,000. Semuanya ada 100,000 harta kita semuanya. Kemudian
umur kitanya sekarang dah 50 masalan, ada 10 tahun lagi, maka dalam 10 tahun tu belanjaan kitanya perlu kepada 50,000 masalan, perlu kepada 50,000 untuk nak sampai umur 60. Maka jadi kiranya lebih laginya 50,000. Maka 50,000 tu cukup untuk nak bayar hutang 10,000. Maka itu dikatakan orang kaya. Bukan orang yang mempunyai duit jutawan lah. Itu dikatakan orang kaya. Sekiranya kalau kita hisap-hisap harta yang ada kat tangan kita, contohnya harta yang ada kat tangan kita semuanya, kita nilai-nilaikan harga semuanya 100,000 dapat. Tapi bukan disuruh jual, nilai harga saja 100,000. Maka kita sekarang umur 30. Kita sekarang ni umur 30, maknanya ada 30 tahun lagi. Maka 30 tahun ni kita kena pakai duit belanja semuanya. Kira-kiranya pada adat sekarangnya kena pakai belanjanya 80,000. Kena pakai duit belanjanya 80,000 untuk nak cukup dalam masa 30 tahun masalah. Tetapi utang kitanya lebih banyak daripada, jadi mana 80, jadi maknanya lebih laginya 20. Jadi harta semuanya kita kiranya dapat 100, nilai yang belanjaan kita sampai umur 60 tu 80,000 kita katanya. Maka lebih laginya 20. Maka 20 tetapi harta benda yang kita berhutangnya ialah 50,000, maka tak mencukupi. Jadi lebih 20,000 maka wajib kena bayar sekadar 20,000 tu lah. Sekiranya kalau tidak ada lebih, maka jadi kira kata orang yang apa? Tak wajib dikeluarkan zakat. Tak wajib bayarkan lagi akan utang itu. Tetapi kalau nak usaha bayar pun bolehlah. Tetapi kalau kira katanya gitu tu tak wajib dibayarkan lagi, dengan sebab walaupun utang dah sampai masa dibayarkan sekalipun. Itulah kira begitulah nak tahu katanya orang berhutang tu dia kaya ke tidak kaya. Nak tahu katanya dah sampai masa wajib jadi zalim ke tak jadi zalim nak bayar hutang tu, itu kira di situlah. Jadi dengan sebab tu ada juga setengah-setengah tu dia berhutang tu banyak. Maka sekiranya hutang dia tu lebih daripada harta yang ada kat tangan dia, walaupun dia tu orang kaya, tetapi dia tu hutang dia tu lebih banyak daripada harta dia, maka tak masuk dalam orang kaya. Jadi rumah besar, kebun pun banyak, tanah kebun pun banyak, mutu kereta pun banyak, tetapi kalau jual ke semua harta dia nya tak cukup lagi nak bayar hutang, maka itu tak panggil orang kaya. Tak panggil orang kaya, walaupun hidup dia mewah sekalipun, tapi tak panggil orang kaya. Dengan sebab apa dia? Dengan sebab harta dia tak cukupi untuk nak bayarkan hutang. Maka itu tak dikirakan orang kaya. Jadi nak kata nak tahu kata kaya tak kaya tu kira begitulah tadi, lebih kurangnya begitulah. Jadi pendak katanya ala kulli hal, pendak katanya orang yang mampu untuk nak bayar hutang. Seorang yang berhutang, dia mampu untuk nak bayar hutang. Lagi pulanya hutang dah sampai masa dibayar, dia mampu untuk nak bayar tetapi dia tak bayar. Tak bayar tu bukan dengan sebab uzur, bahkan dengan sengaja dia tak nak bayar. Maka itu dikatakan zalim, berdosa lah. Maksudnya kata ambil benda orang. Itu maksud katanya pidai orang kaya itu zalim. Dan sebenarnya ya Nabi SAW, barang mana seorang lelaki berhutang satu hutang, padahal ia azim. Ini salah tulisan dia. Kita ubah jadi zai, bukan zal. Naknya ain alif zai. Zai kemudian mim. Yang dia tulis tu zal. Zal tu salah. Tulis dengan haraf zal tu salah. Naknya zai. Haraf zai macam haraf ra.
Macam arah ra ada titip. Itu ya. Padahal ia azim bahawa tiada ia tunaikan, yakni akan ampunnya akan dia, yakni akan hutang. Itu nescaya jumpa ia akan Allah hal keadaannya mencuri. Dan sabda Nabi SAW, barang mana seorang lelaki, ni sebut kata orang lelaki ni berlaku di atas ghalib. Ghalib kan yang bertangnya orang lelaki. Sebab orang perempuan tu pada zaman dulu dia tak nak belanjaan sangat, sebab semuanya daripada suami ke semuanya. Daripada nafkah ke suami, yang nak bertang tu biasanya ghalib-ghalibnya orang lelaki lah. Tetapi kalau sekarangnya sama, orang perempuan pun sama juga, sebab dalam hadis tu kata seorang lelaki itu berlaku di atas ghalib. Ghalib ke orang lelaki berhutang. Dan bersabda ia Nabi SAW, barang mana seorang, maknanya mana-mana siapa sahaja berhutang satu hutang. Berhutang ia akan satu hutang, tak kira banyak ke artinya sedikit. Dia berhutang, kemudian dalam hati dia tu, dan padahal ia azam bahawa tiada ia tunaikan. Dia azam dalam hati dia tak nak bayar. Tak nak bayar akan hutang itu kepada ampunnya. Azim ia bahawa tiada ia tunaikan, yakni akan ampunnya. Dia tak nak bayar kepada tuan dia ampunnya hutang, akan dia yang akan hutang. Dalam keadaan gitu, maka walaupun hutang tak sampai masa bayar sekalipun, walaupun dia orang yang papa tak kuasa nak bayar sekalipun, tetapi dengan sebab hati dia kosak dari awal lagi, hutang ni tak nak bayar. Sekiranya kalau dia mati, nasa jumpa ia akan Allah hal keadaannya mencuri. Itu masuk dalam orang bercuri. Masuk dalam bagai orang mencuri. Mana berjumpa Allah Ta'ala hal keadaan mencuri, maknanya hukum dianya seperti hukum orang yang bercuri. Dia adalah orang bercuri. Sebab dia berhutang, tetapi apabila orang bagi hutang kepada dia, dia azam dalam hati macam mana pun dia nak lari, dia tak nak bayar. Dia dah cadangannya begitu, tipu, dia nak tipu harta orang. Maka di situnya apabila dia mati itu, hukum dianya macam hukum orang bercuri. Salah dia macam salah orang bercuri. Tetapi kalau dia azam nak bayar, tetapi tak kuasa nak bayar, dia berhutang, dia azam nak bayar, betul-benar ada nak bayar, ada azam nak bayar, tetapi tak boleh nak bayar dengan sebab apa dia? Dengan sebab dia orang yang papa, artinya belum sampai masa bayar lagi. Dia berhutang, dia kosak, dia azam nak bayar, tak nak lari, betul benar dia, tetapi ia tak bayar lagi dengan sebab dia tu orang papa, tunggu ada duit saja nak bayar. Artinya dia orang yang ada duit, tunggu saja nanti sampai masa nak bayar, tiba-tibanya mati dia. Jadi mati dia tak dibayarkan. Tak dibayarkan hutang, tapi azam dia nak bayar. Azam nak bayar, tetapi tak boleh nak bayar sekarang sebab dia orang papa. Tak bayar lagi. Dia azam nak bayar tapi belum dibayarkan sebab hutang belum sampai masa bayar. Maka sekiranya kalau dia mati dalam keadaan begitu, maka tak salah dah dia. Tak berdosa. Jadi sebaliknya kalau dia berhutang, tak kira dia orang papa, tak kira lah dia orang kaya, tetapi ketika dia berhutang tu dah cadang dalam hati dia nak lari, tak nak bayar. Maka sekiranya kalau dia mati dengan tidak dibayar, dan warisnya tak dibayarkan dengan pesakanya, maka dia tu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ketika dia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia tu orang mencuri. Maknanya
dibalaskan dia sebagai balasan orang mencuri, diazabkan dia sebagai azab orang mencuri. Jadi maknanya dia tu diletakkan dia bersalah dianya ialah salah orang mencuri. Sama. Jadi kes dianya kes orang mencuri. Itulah. Itu masalah berhutang. Dan akhirnya dan sebeda ia sallallahu alaihi wasallam bermula roh orang mukmin itu digantungkan dengan sebab hutang hingga ditunaikan dia daripadanya. Maka kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan sebeda ia bermula roh orang yang mukmin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أصبح من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih. Terima kasih Baba. Jazakallahu khairan katsira Baba. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.